Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita dah cek dah dengan produser kita, memang betul dia letak muka kita tu sebagai contoh yang terkacak kat Malaysia ni, Zik. Betul. Dan diharapkan agar nanti dapatlah masuk 100 terkacak dunia. Itu yang kita harapkan, tapi kita lebih berharap kita tidak dikecam lah. Itu dia yang paling penting sekali ni. Dan kita bergurau je. Okey, tapi sekarang ni kita ada seorang doktor bersama dengan kita ini sebab untuk menjaga penampilan diri. Kena jaga, Zik. Kena. Kalau tak masuk dalam kategori kacak tadi. Yelah. Yang paling utama orang tengok bahagian muka. Bahagian muka kan. Mungkin ada bahagian muka kita yang kita kena jaga sebab ada muka yang senang untuk naik jerawat. Dan ada muka yang memang susah nak naik jerawat tu, tapi mungkin ada benda-benda lain, biji-biji kecil, ruam-ruam tu kat muka tu. Kiranya apa-apa yang ada dekat muka tu kita nak bertanyalah dengan doktor ni. Betul kan. Selalu perempuan je yang jaga muka ni, yang basuh muka pakai 5-6 produk. 5-6 produk Tapi adakah lelaki perlu untuk pakai 5-6 produk tu? Macam Aziz pakai pencuci muka tak? Saya pakai pencuci muka saja. Pakai sabun mandi sama kat muka juga? Pencuci muka, saya pakai pencuci muka. Yalah, kena pakai. Saya pakai yang extra whitening. Wah, tu nampak putih sikit kan? nampak efek dia. Okey. Kita bersama dengan Dr. Aizul Hafizi, seorang pakar estetik bersama dengan kita hari ini. Assalamualaikum, Doktor. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Doktor. Zik, Hafni and semua penonton TV3. Doktor di rumah. Kita orang kalah lah Doktor Kacap, betul. Doktor di rumah. Saya excited hari ni sebab hari ni adalah saya punya first video call yang masuk TV. Tak dengar soalan saya tu. Apa okey je? Ini tanya doktor tadi. Saya tanya. Apa dia? Doktor dekat rumah ke? Saya dekat rumah. Maksudnya klinik hujung minggu tak buka lah, doktor Hujung minggu tutup. Okey. Ahad je tutup. Alright. Okey, doktor. Buka. Kita hari ni bercerita pasal penampilan lelaki maskulin ni. Kan? Mungkin mula-mula ni kita nak tanya dululah. Sebagai seorang pakar estetik, apa selalu masalah muka lelaki yang doktor selalu dapat dekat klinik ni? Masalah utama. So, bila kita bercakap pasal muka kan, sebenarnya assessment ni dia dua cara. Maksudnya, yang satu adalah daripada skin complexion. Skin complexion ni maksudnya keadaan kulit muka kita, kesihatan kulit. So, ni yang biasanya masalah dia adalah jerawat, parut dan juga parut berlubang. Yang kedua yang kita susah nak change iaitu facial figure. Maksudnya facial figure ni seperti bentuk muka kita, bentuk rahang kita, bentuk bibir kita, hidung dan sebagainya. Yang tu yang susah kita nak ubah. Tapi kalau face complexion ni adalah satu yang kita boleh jaga dan juga kita boleh ubah, iaitu kita punya skin tu kita boleh jaga daripada masalah-masalah kulit untuk kita nampak lebih kacak lagi. Doktor, selalunya kalau orang lelaki ni, sebab kita mungkin masih lagi di tahap yang mungkin belum lagi sangat-sangat detail macam kaum wanita kan, kalau kecantikan ni kan. Jadi lelaki ni selalu mungkin paling concern pun masa jerawat lah. Ada orang cakap makan kacang banyak ni boleh jadi jerawat, doktor. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan sikit antara punca dan betul ke makan kacang tu, doktor? Alright, dia sebenarnya tak ada secara saintifik, dia tak ada evidence yang mengatakan makan kacang tu boleh menyebabkan jerawat. Tapi kacang ni sebenarnya dia berkalori tinggi. So sebenarnya kulit kita ni dia sama juga macam badan kita. So kalau kita makan makanan yang berkalori tinggi, dia juga boleh menyebabkan mengganggu kesihatan badan kita dan kesihatan kulit kita. So that's why bila kita makan kacang, kulit kita naik jerawat yang banyak. Untuk sesetengah orang, tapi tak semua orang. Ada setengah orang dia okey saja. Okey, tapi itu kalau makanan. Kalau punca-punca lain, punca jerawat ni? Okey, punca lain kalau lelaki ni, satu yang susah kita nak elakkan adalah hormonal. Hormonal ni maksudnya disebabkan oleh hormon seperti androgen hormon. So androgen hormon ni hormon lelaki sejak kita akil balik ni biasanya kita akan ada hormon tu. Dan juga yang kedua adalah disebabkan oleh seperti yang saya kata tadi, pemakanan. Dan ketiga skincare jugalah. Kadang-kadang lelaki ni dikurang sikit menjaga dari segi skincare. Kadang-kadang sabun mandi, itulah yang jadi shampoo, itulah yang jadi sabun muka. Itu yang kadang-kadang menyebabkan jerawat juga. Betul. Doktor, okey, tadi doktor kata antaranya tu kacang tu tak semestinya tak ada saintifik punya kajian kan. Tapi dari segi pemakanan doktor kata boleh juga orang cakap membantu untuk jerawat tu tumbuh kat muka. Jadi apa antara sebenarnya makanan-makanan yang kita kena elakkan ni, doktor? Alright, so biasanya pemakanan yang pertama adalah sugar. Gula lah. Gula ni memang satu yang kita kena elakkan sebab gula ni bila kita makan dia tak menjadi nutrien kepada badan kita tapi menjadi
racun yang mana akhirnya dia bertukar kepada penyakit seperti penyakit kulit ataupun penyakit yang lain jugalah. Okey. Kedua, kalau untuk jerawat biasanya adalah dairy produk ternusu. Maksudnya produk produk susu, ternusu. cheese, semua tu juga boleh menyebabkan jerawat. Ketiga, benda-benda yang berkalori tinggi seperti fast food. So yang ni kita panggil sebagai inflammatory food. So inflammatory food ni yang menyebabkan dia bertukar kepada jerawat dan juga masalah kulit. Caffeine, coklat dan sebagainya yang manis-manis lah, basically anything yang tak sihat boleh menyebabkan jerawat. Okey. Pemakanan yang sihat lah sebenarnya kalau nak jaga. Kalau mereka yang ada jerawat tiba-tiba naik banyak tu, kena berjaga-jaga dari segi pemakanannya lah doktor Betul. Sebab dia sama je macam kita menjaga badan kita. So kulit kita pun sama sebenarnya. Okey, kalau kita tengok selalu orang ni gatal tangan, doktor. Bila dah ada jerawat dekat muka ni, geram. dia rasa macam nak picit. Kalau kita tak picit sendiri, ada orang akan cakap, geramnya tengok jerawat awak ni. Kalau dapat picit ni sedap katanya. Okey. So, adakah jerawat ni boleh dipicit? Sebenarnya tu doktor. Okay, so jerawat kalau kita tengok memang geram kan, bila kita, especially bila picit keluar something yang banyak kan. So macam yang saya buat sekarang ni dekat skrin ni, sebenarnya kita boleh kita tak disarankan untuk picit jerawat sendiri, sebab biasanya bila kita picit jerawat sendiri tu dia boleh menyebabkan fibrosis ataupun tisu di sekeliling jerawat tu mengeras. So bila mengeras dia menyebabkan parut tu menjadi hitam dan juga lebih teruk. So sebenarnya ada cara lain, seperti saya akan gunakan chemical peel yang kita gunakan acid ataupun chemical untuk induce isi-isi jerawat tu daripada keluar, ataupun boleh kita keluarkan dengan cara yang betul untuk elakkan dia jadi parut yang teruk. Kadang-kadang bila kita picit sendiri dia boleh menjadi jangkitan kuman ataupun dia boleh menyebabkan parut yang berlobang. So yang tu yang kita tak nak. Itu puncanya doktor, saya ni saya nak cerita pasal diri saya sendirilah doktor. Selalu kalau jerawat naik kat muka doktor, saya malam-malam sebelum tidur saya sapu ubat gigi doktor. Tapi baru-baru ni saya tengok video katanya tak sesuai sebenarnya, tak bagus. Jangan pakai ubat gigi kat muka. Betul ke doktor? Ubat gigi pakai kat gigi. Tapi dia boleh jadi kecut tau. Okay, ni mesti mungkin selalu tengok tips and trick kan dekat social media tu kan. Ya, agaknya tu. So sebenarnya dia tak betul. Sebenarnya kalau nak lebih cepat jerawat tu hilang, kita boleh gunakan acne gel yang dijual di di drugstore, di pharmacy, seperti yang mengandungi benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide ni adalah satu ingredients yang mana mempercepatkan untuk jerawat tu kecut. Ubat gigi tak ada boleh ubat sebenarnya. Ubat gigi tu memang mitos ke apa doktor? Mitos. Jangan percaya. Tapi kalau pakai memang akan boleh rosakkan muka ke doktor? Yes, kita takut bila ubat gigi ni, kalau kita perasan dia panas kan, kadang-kadang dia boleh menyebabkan keradangan ataupun inflammation. Untuk setengah orang mungkin dia akan jadi lebih merah dia punya jerawat tu, dan juga mungkin boleh menyebabkan jangkitan yang lain. Saya risau doktor bila Afni dah pakai ubat gigi kat muka ni. Takut lepas ni dia ada jerawat lagi, dia pakai braces pula. Benda tak ada kena-mena. Kenapa? Doktor, tadi doktor cakap pasal apa ni, bila dah jerawat tu kita dah buat sendiri, kita picit sendiri, takut nanti muka berlubang. Tapi itulah kalau boleh kita elakkan. Tapi kalau benda dah jadi doktor, muka yang dah berlubang tu doktor, boleh dirawat doktor? Okey, so sebenarnya sebelum ni ramai orang ingat parut yang berlubang tu akan hidup selamanya berlubang. Sebenarnya macam yang dekat TV sekarang ni, ini adalah contoh satu rawatan parut berlubang, which is kita panggil sebagai PCA cross ataupun chemical peel. Ni adalah salah satu cara untuk merawat parut yang berlubang, yang mana kita tampal semula parut tu satu-satu, dan juga parut tu akan tertutup semula. Dan biasanya kita kena combine dengan beberapa teknik yang lain, seperti kita buat CO2 laser, microneedling, chemical peel dan laser yang lain, yang mana harapan untuk sembuh semula tu adalah sangat tinggi, dan juga dia boleh jadi smooth semula, boleh jadi rata semula, dengan syarat rawatan tu agak mengambil masa yang lama dan juga perlu bersabar mengikut step-step yang kita buat lah. Okey, itu kalau parut jerawat. Macam saya ni ada parut yang memang saya sendiri yang cari nahas. Parut di hati. Parut di muka. Parut di muka. Parut di hati tu awal. Tak boleh nak dirawat tu. Itu kena move on je. Kena move on. Saya punya muka ni doktor, ada beberapa parut lah yang saya jatuh basikal, ada yang insiden motor doktor.
So macam mana parut-parut tu? Adakah boleh hilang ataupun memang kekal je kat muka saya? Parut di hati kita kena move on kan. So kalau parut di muka ni sebenarnya ada juga rawatan seperti rawatan laser ataupun rawatan yang lain. Dia boleh juga membantu, sama ada cuma dia punya outcome tu sama ada dia jadi 100% hilang ataupun dia improve sedikit daripada yang sebelumnya. Kadang-kadang kalau parut tu terlalu teruk seperti terlalu serius sangat, dia cuma boleh lighter saja daripada sebelumnya. Ni saya pernah buat ni laser treatment Laser yang treatment, tengah tunjuk dia sekarang. Ni Dia bagi lagi flawless dalam muka. Tapi itulah doktor, kalau macam contoh Raja Lawak. macam rawatan-rawatan macam gini doktor, sebab saya pernah adalah seorang kawan saya yang selalu pergi jumpa doktor buat laser ni doktor. Katanya benda ni dia kena buat banyak kali doktor. Selalunya berapa kali rawatan tu baru dia hilang doktor? Okey, betul. Macam saya cakap tadi, memang perlu banyak kali. Dia depends pada masalah. Macam masalah berlubang, memang saya sarankan untuk lebih daripada 5 ke 7 kali session untuk nampak result dia. Sebab apa yang kita buat adalah kita exfoliate, buang sel kulit mati dan juga kita induce, maksudnya kita merangsang penghasilan kolagen, sel-sel yang baru, dan benda tu memerlukan masa yang lama. Sebab tu biasa saya sarankan jangan start treatment tu bertangguh. Sebab bila umur kita makin meningkat, seperti umur kita lebih daripada 30 tahun, kolagen kita semakin hari semakin berkurangan, semakin drop. So semakin slow lah bila kesan rawatan tu bila kita buat pada peringkat umur yang tinggi. Okey, itu sebab tu kena makan kolagen buat rawatan. Tapi kena buat juga rawatan sini kat rumah lah. Maksudnya kena basuh muka setiap hari. Kan? Boleh doktor tunjukkan sikit tak doktor cara sebenar nak basuh muka tu? Tepek-tepek je kat muka, lepas tu kita cuci. Tak boleh. Bukan, Dia ada cara dia ke atas ke bawah ke, ataupun macam ada dia selalu saya tonyoh terus. Doktor macam gini. Kita belajarlah doktor, demokan sikit boleh ke doktor? Macam mana cara yang betul doktor sebenarnya? Okey, so sebenarnya bila cuci muka ni dia ada tips dia. Dia ada tips yang bagus sebenarnya. Kalau kita sebenarnya everyday, saya suka cakap tips untuk penjagaan skincare dululah especially untuk lelaki. Lelaki ni memang saya faham, patient saya pun ramai lelaki and ramai yang tak suka pakai skincare yang banyak. So sebenarnya 3 skincare yang wajib, iaitu cleanser, kedua moisturizer, sunscreen. So cukup. So untuk keluar rumah kita gunakan cleanser, pencuci muka, lepas tu kita akan pakai moisturizer dan kita akan pakai sunscreen. Sebenarnya dah cukup. So cara kita cuci muka, bila kita pakai sunscreen, saya sarankan untuk double cleansing. Maksudnya kita letak air, kita ambil sikit pencuci muka, kita cuci daripada bawah dan juga ke atas, ratakan seluruh muka, kita cuci sekali lagi dengan air dan kita ambil lagi cleanser, kita cuci lagi sekali. Ataupun dos yang macam you all yang selalu di TV yang kadang-kadang kita akan put makeup semua, kita juga boleh gunakan makeup remover dulu, baru kita gunakan pencuci muka. So baru kesan dia tu lebih bersih dan tak ada yang melekat di muka yang boleh menyebabkan jerawat ataupun pori tersumbat. Jangan direct basuh muka lepas makeup Betul. Direct pun boleh, tapi kita cuci 2 kali ataupun kita boleh gunakan makeup remover dulu baru guna pencuci muka. Faham. Tapi kalau yang kita nak mencuci muka tu doktor, yang nak tahunya sekarang ni, sebab yalah kadang-kadang kan kita rasa geram kan. Mungkin bahagian ni rasa macam kotor sikit, kita tonyoh-tonyoh kuat-kuat doktor. Benda tu akan kacau ke kulit muka kita doktor? Betul. Kulit muka kita sebenarnya even sekarang pun musim pandemik ni kita pakai mask kan. Kulit muka kita sangat sensitif. Even any permukaan, any sesuatu yang kasar macam kita pakai mask boleh menyebabkan friction, ataupun bila kita tonyoh-tonyoh dengan ganas, kulit kita pun sensitif. Dia juga boleh menyebabkan sedikit friction ataupun luka ataupun keradangan yang boleh induce jerawat tu naik. Okey. So muka ni dia suka dibelai. Ya, betul. Walaupun kena muka lelaki. lembut-lembut lah buat Kena lembut-lembut. Lepas tu doktor tadi ada cakap pasal moisturizer. Itu nak pakai bila? Lepas dah basuh bersih, lap dulu bagi kering, lepas tu pakai ke macam mana? Pakai moisturizer, so you biar dalam 1-2 minit dia dah absorb. Lepas tu you pakai sunscreen. Cukup. Okey, moisturizer tu lepas dah kering muka Lepas dah basuh muka pakai cleansing. Tapi nak fahamkan, maksudnya dah cuci muka, bilas, lepas tu pakai moisturizer lah doktor dah kering, lepas tu you pakai moisturizer. Tapi moisturizer tu untuk apa doktor kita nak pakai Okey, moisturizer ni pelembap. So dia akan melembapkan kulit, dia akan stabilize kita punya
penghasilan minyak. So muka kita lebih stable, lebih stabil, yang mana tak akan kalau kulit kita terlalu kering, kulit kita ni pandai, dia akan bagi signal kepada kita punya brain untuk menghasilkan lebih banyak minyak. So bila kita tak pakai moisturizer, sebenarnya dia akan bagi signal dekat brain, okey, kulit ni terlalu kering, buat lagi minyak. So kadang-kadang kulit kita akan jadi terlalu berminyak. So yang itu yang kita tak nak. Maksudnya setiap kali keluar rumah kena pakai doktor? At least sebelum tidur ataupun setiap kali keluar rumah sebelum kita apply sunscreen lah. So maknanya 2 kali sehari lah. Tu itu Dua akan kali sehari. akan kurangkan masalah kulit muka berminyak, doktor Yep. Betul, okey, melembabkan baru kulit. tahu. Sebab kalau kulit yang lembab ni, satu tips, bila kulit lembab ni dia punya penuaan tu lambat. So lambatlah kita dapat kedutan. So kita boleh maintain lebih muda daripada yang sebenarnya. Oh, dah boleh lah kita start jaga muka Ini nak dengar ni. Bila penuaan lambat tu, ini nak dengar ni. Kena beli moisturizer lepas ni. Okey, doktor. Mungkin doktor nak sharekan sikit lah. Selain daripada apa yang kita katakan tadi mengenai pemakanan, mengenai cara basuh muka. Apa lagi satu tips untuk dikongsikan dengan penonton Borak Kopitiam ni untuk muka lelaki? Okey, tips dia memang sama je. Pemakanan. Kedua adalah skincare, dan juga ketiga kita kena elakkan anything yang mengganggu pada permukaan kulit kita lah. So sentiasa bersihkan kulit kita dengan sebersih-bersihnya. Dan tips-tips yang seterusnya, rajin jugalah jumpa doktor di mana-mana pusat kecantikan ataupun pusat estetik ataupun di mana-mana klinik, dan juga dapatkan tips-tips kecantikan di IG saya juga selalu. Apa IG doktor? Nak tengok lah, saya nak belajar lah. Apa dia? IG-nya, doktor? IG, Instagram doktor. Dr. Hafizi. Ni kita keluarkan. Ini ada Kita dekat tunjuk skrin terus. ni sekarang kan. Ni Dr. Aizul Hafizi. Anda boleh follow Dr. Aizul sekarang ini untuk dapatkan tips-tips pasal penjagaan muka. Tak kisahlah lelaki ke perempuan, boleh ikut tips yang diberikan oleh Dr. Aizul. Doktor, terima kasih banyak-banyak doktor. Sebab sudi bersama dengan kita hari ni. Banyak ilmu kita dapat ni lah. Selalu lelaki ni asal boleh je basuh muka ni. Betul. Tapi hari ni kita belajar lah sikit kan. At least tak banyak pun kita dapat tahu sikit dulu. Moisturizer, sunflower apa? Sunscreen. Sunflower Tu bunga matahari. Sunblock sebut tu. Disebut sunscreen tadi. Alright, terima kasih doktor. Kita belajarlah sikit. Nanti tak apa. Ni sebab baru belajar Zik. Baru belajar. Nanti kita dah belajar advance kelas. Baru belajar pun dah teruk sangat sunflower begini. Tahu kat muka apa jadi. Aduh.